Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiduran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama menyambung tadabbur suratul kahfi, yang mana pada pagi ini merupakan siri yang ke-24, pertemuan kita yang ke-24, yang mana kita semua masih lagi berbincangkan ayat yang berada dalam kelompok 32 sehingga ayat nombor 44. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah atas izin Allah pada pagi ini, atas rahmat dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah. Allah telah melapangkan dada kita, memberikan kita kekuatan, mempermudahkan urusan kita untuk kita sama-sama menggunakan waktu dan masa yang Allah beri ini dengan sebaik yang mungkin, dengan kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Semoga dalam tempoh 1 jam atau 1 jam suku atau 1 jam setengah ini dicatat oleh Allah di dalam buku amal kita sebagai salah satu daripada amal soleh. Kita memohon kepada Allah supaya Allah mempermudahkan pengajian kita pada pagi ini dalam keadaan kesibukan, ya, banyak perkara yang perlu diuruskan. Namun begitu, kita tetap memohon bantuan dari Allah, kerana tanpa Allah, tanpa izin dari Allah, tanpa kehendak dari Allah, sudah pasti kita tidak akan dapat melakukan apa yang ingin kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi membincangkan satu kisah benar yang terdapat di dalam suratul kahfi, yang mana kisah ini dia berada dalam kumpulan ayat 32 sehingga ayat nombor 44.
Yang mana ayat 32 sehingga 44 ini berkisarkan tentang kisah dua orang sahabat. Sahabat yang pertama, lelaki yang pertama, dia sangat kaya. Namun begitu, dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana lelaki yang kaya yang kita sebut ini, dia memiliki dua kebun anggur, dia memiliki kebun kurma yang sangat banyak, dan dia memiliki kebun-kebun yang lain. Oleh kerana itu, sering kali disebutkan dengan istilah pemilik dua kebun. Namun begitu, dalam watak pemilik dua kebun ini, dia ada seorang kawan. Kawan dia itu miskin. Dia tidak seperti dia yang kaya. Namun walaupun lelaki itu dia susah, dia miskin, tetapi dia seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Watak lelaki yang kaya ini, yang memiliki kebun ini telah selesai kita bincangkan untuk permulaannya. Okey, tetapi kita belum lagi selesai membincangkan tentang watak lelaki yang miskin ini. Yang mana lelaki yang miskin yang beriman ini, ceritanya di dalam suratul Kahfi bermula daripada, kalau kita tengok dekat dalam nota tersebut, bermula daripada ayat nombor 37. Bermula ayat 37 dalam suratul Kahfi, Allah memaparkan bagaimana lelaki yang miskin ini, dia memberikan jawapan, dia memberikan teguran, dia bagi nasihat dekat kawan dia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi berbincangkan tentang watak orang yang miskin ini. Okey. Jadi pada minggu lepas, kita telah sebutkan. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan ya, nota yang saya paparkan ini ada beberapa maklumat tambahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin kena membuat beberapa catatan, kerana nota yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nota lepas tu saya tidak mengedarkan nota yang ada sedikit tambahan maklumat. Seperti maklumat yang tuan-tuan tengok ni, ini ada sedikit maklumat yang saya lampirkan. Kalau tuan-tuan nak maklumat ini tak apa, nanti saya boleh update semula nota itu di dalam Google Drive. Nanti boleh ambil dekat Google Drive, ada dekat bahagian ruangan chat ataupun di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Dapatkan maklumat di situ. Okey. Kita telah sebut minggu lepas ya, saya ulang sedikit saja. Pada minggu lepas, kita telah mengetahui Allah Ta'ala ketika mana menceritakan bermula ayat nombor 32 sehingga ayat nombor 36, Allah menceritakan tentang lelaki yang kafir. Lelaki yang kafir yang kaya ni, dia telah melakukan 3 kesalahan. Dia ada 3 syubhat dia. Yang mana kesalahan dia yang 3 ini akan dijawab semula oleh rakan dia yang beriman. Jadi kita kena tahu, ini juga dia berbentuk dialog. Dia dalam bentuk penceritaan. Seorang ni cerita, seorang ni bercakap, seorang lagi dengar. Lepas dia cerita, maka yang mendengar ini dia pun menjawab semula. Dia pun memulakan percakapan dia. Jadi watak pertama yang Allah paparkan adalah watak orang yang kafir ni. Kita telah belajar tentang harta dia bagaimana, kekayaan dia bagaimana, tetapi yang kita nak tekankan adalah lelaki ini yang pertama, apa kesalahan dia?
dia telah berbangga-bangga dengan harta, pengikut, pengaruh yang dia ada. Ini pada ayat nombor 34. Kalau kita baca pada ayat nombor 34 tu, kita akan menemui lelaki ini, apa kesalahan dia. Dia kata apa? Dia kata, ana aktsaru minka malan wa walada. Pada ayat nombor 34. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah dia berbangga dengan apa yang dia miliki. Dia rendah-rendahkan kawan dia yang miskin tu. Okey. Yang kedua, lelaki yang kafir ini, pemilik 2 kebun itu, dia menyangka kekayaannya, kebun-kebunnya itu tidak akan binasa. Pada ayat nombor 35, yang mana dia mengatakan, dia kata, ma azunnu an tabida hadhihi abada. Kita tengok balik pada ayat nombor 35. Lepas tu, perkara yang ketiga, lelaki ini dia meragui, tentang kedatangan hari kiamat. Kita boleh jumpa maklumat tersebut pada ayat nombor 36. Yang mana lelaki itu mengatakan, dia kata apa? Wama azunnu sa'ata qa'imah. Kan pada ayat nombor 36 tu dia kata, wama azunnu sa'ata qa'imah. Dia meragu akhirat. Okey, ketiga-tiga perkara ini dia telah cakap semasa dia bersembang dengan kawan dia yang miskin tu. Okey, dia telah menyebut panjang lebar, dia cerita antara yang diceritakan seperti yang Allah ceritakan, dia sembang, dia sebut 3 perkara ni. Okey, kawan dia yang beriman ni, dia dengar dia. Lepas dia dengar, orang tu dah jawab, maka kawannya itu pun memberikan jawapan balas. Kawan dia nak nasihat kawan dia yang kafir ni. Okey, bagaimana dia balas? Dia jawab juga dengan 3 teguran. Kalau dekat sini dia buat 3 kesalahan, maka kawannya tegur dengan 3 teguran. Dia nak betulkan apa yang kawan dia yang kafir ni faham, salah sangka dia akan betulkan. Okey, 3 kesalahan, 3 teguran. Okey, jadi sebenarnya kita nak fokus kat sini. Kita dah masuk part sini. Okey, nampak tak yang saya bulatkan dalam ni? Okey, sebelum tu boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar suara saya tak dengan jelas? Jelas Ya. Ustaz. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jazakumullahu khairan atas maklumat. Okey, 3 teguran ni. Okey kan? Jadi kita nampak ada 3 teguran. Inilah kawan yang baik. Kalau nampak kawan dia buat salah, dia kena tegur. Tapi sebelum dia nak tegur kawan dia, nak bagi nasihat dekat kawan dia yang salah, maka dia kena dengar dulu. Dia kena faham apa isu sebenar. Sebab tu Allah Ta'ala tidak, kalau kita ikutkan, kan, macam jawab pertama, kesalahan pertama jawab. Perkara kedua jawab. Tetapi lelaki ni, cara Allah Ta'ala cerita tu, lepas dia cerita, baru lelaki ni cerita. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menegur akan kesalahan kawan dia. Okey, 3 teguran tu, okey, tuan tengok ya. 3 teguran itu, cara Allah Ta'ala susun ayat tu, Allah Ta'ala menyebut terlebih dahulu. Kalau kita tengok 3 perkara ni, ikut susunan kan 1, 2, 3. Tetapi cara dijawab tu berbeza. Kita sebut dah minggu lepas tu. Okey, tapi saya kena ulang balik semula. Sebab untuk kalau kita selalu mengulang, pertama boleh mengukuhkan maklumat pada kita. Yang kedua, mungkin ada kawan-kawan kita yang masuk lewat, dia tak sempat mendengar tentang penerangan 3 teguran ini, jadi boleh membantu rakan-rakan kita. Okey, jadi ketiga kesalahan ni, lelaki yang beriman ni dia jawab. Okey, nak tahu jawapan dia? Okey. Jawapan pertama, teguran pertama, dia jawab dulu kesalahan yang ketiga. Dia jawab yang ni dulu. Kenapa dia tak jawab yang bangga dengan harta? Kenapa dia tak tegur kawan dia
yang bangga dengan harta pengikut pengaruh tadi. Kenapa dia nak tegur dulu meragui akhirat? Kerana isu akhirat adalah lebih utama daripada isu berbangga dengan harta. Sebab apa? Isu akhirat adalah isu akidah. Maka lelaki yang beriman ini, Allah sebenarnya nak sampaikan mesej tu pada kita, okey, dalam kita menegur kesalahan, nak betulkan seseorang kan. Kalau orang tu banyak buat kesalahan, maka kita kena tumpukan terlebih dahulu kesalahan mana yang paling utama nak tegur dulu. Yang perlu ditekankan dulu. Jadi lelaki ni dia tegur tentang perbuatan kawan dia yang meragui akhirat. Okey, jawapan itu ada pada ayat nombor 37. Kita dah belajar dah pada minggu lepas. Jadi saya tak akan ulang balik. Okey, yang mana lelaki itu dia membawa hujah penciptaan manusia sehingga manusia itu menjadi sempurna. Okey. Kemudian barulah kawan dia yang beriman ini dia menegur yang pertama ni. Kemudian teguran yang kedua barulah dia tegur tentang teguran yang pertama, yang dia bangga sangat dengan harta pengikut kan. Bangga sangat dengan kebun yang subur tu, maka lelaki itu dia betulkan perasaan bangga sangat tu sepatutnya tak perlu berbangga. Kenapa tak perlu berbangga? Kenapa tak perlu nak rendah-rendahkan orang lain? Jawapan tu nanti kita akan jumpa dekat ayat 39. Sekejap lagi kita akan baca. Jelas So ayat 39 ni adalah jawapan kepada kesalahan yang pertama yang bangga dengan harta dan pengikut. Secara tak langsung, apa yang lelaki yang beriman ni tegur kepada kawan dia yang kafir tadi, kita juga kena belajar. Kalau kita tengok ada kawan kita, adik-beradik kita, siapa-siapa saudara kita, sama ada kaum kerabat kita, saudara semuslim kita, kalau dia bangga sangat dengan apa yang dia ada, kita kena sedarkan dia. Kita kena ingatkan dia. Nak sedarkan, nak ingatkan tu dengan apa? Tiru macam lelaki itu tegur pada ayat 39. Sekejap lagi kita akan masuk. Sekejap lagi kita akan bincang. Jadi kita yang belajar tadabbur ni, kita dapati, rupanya Al-Quran ni, dia bagi panduan pada kita. Bukan kita baca saja, tetapi kita boleh apply, kita boleh gunakan kaedah, teknik, penceritaan, nasihat, apa yang berlaku pada orang dulu digunakan kepada kita. Nanti kita akan tengok ayat 39 ni, macam mana kita nak tegur ataupun kita sendiri, kalau ada perasaan takjub, kalau ada perasaan kagum, tengok apa yang ada pada kita, maka kita akan tengok, kita akan lihat dalam Quran, sebenar-benarnya kita tak perlu pun rasa kagum. Ayat 39 sebentar lagi kita akan tadabbur. Kemudian kesalahan yang kedua ini, lelaki ini dia tegur melalui ayat 40 dengan ayat 41, yang lelaki tu mengingatkan kepada kawan dia tadi, engkau jangan salah sangka, engkau ingat harta engkau ni tak akan musnah, tak akan hilang. Lelaki tu nanti dia akan sebut tentang dia memberi ancaman kepada kawan dia bahawa Allah Ta'ala ni bila-bila je boleh hilangkan kebun kau tu, boleh musnahkan kebun kau tu. Jadi ayat 40-41 ni juga boleh dijadikan sebagai satu panduan untuk kita tegur orang. Maksudnya kalau orang rasa macam dia nak hidup kekal, rasa macam tak hilang apa ada pada dia, kita boleh kata bila-bila je Allah boleh tarik nikmat tu. Jadi ayat kita kata bila-bila je Allah boleh tarik nikmat tu, janganlah bangga sangat. Jadi skrip itu, maklumat itu ada pada ayat 40 dan 41. Cuma pada cerita ni lelaki tu kekayaan dia kebun. Jadi kawan dia ingatkan dia, kau tak payahlah bangga sangat dengan kebun kau tu. Bila-bila je Allah boleh musnahkan. Jadi kalau zaman sekarang, mungkin orang berbangga dengan harta apa, berbangga dengan apa. Jadi cara dia kita kata,
Kita boleh kata bila-bila je Allah boleh tarik nikmat kepandaian, nikmat kekayaan, Allah boleh tarik nikmat apa, semua Allah boleh tarik. Okey, jelas ya untuk perjalanan ataupun apa yang kita akan belajar pada siri ke-24 ini pada pagi ini. Maknanya pagi ini kita akan tumpu, okey, kita akan tumpu ayat ini. Ayat 3 ayat saja kita akan belajar. Ayat 39, ayat 40 dengan 41. Ayat 39, 40 dengan 41. Maknanya ayat 39 dengan ayat 40 merupakan dua jawapan balas, dua teguran yang dilontarkan kepada kawan dia yang kafir. Sebab zaman sekarang ni orang suka menayang-nayang kekayaan, betul tak? Orang suka tunjuk apa yang dia ada. Kenapa dia perlu tayangkan? Kenapa dia perlu pamerkan? Apa niat dia? Itu dia dengan Allah. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita berhak bagi nasihat kepada dia. Mungkin kita boleh PM dia, okey, bagi tahu pada dia. Kita boleh guna kaedah yang sama seperti mana lelaki beriman ni menegur kawan dia itu. Okey, dah jelas? Okey, jadi kita terus pergi kepada ayat nombor 39. Jadi semoga tuan-tuan sempat salin gambar rajah yang saya paparkan ni. Tapi kalau saya cuba nanti untuk update semula nota yang baru ni. Sebenarnya ini nota yang sama. Nota yang lama tu yang minggu lepas tu boleh guna lagi, sama je, cuma ada beberapa penambahan seperti gambar rajah ni. Saya rasa bagi peribadi saya perlu memaparkan gambar rajah seperti ini supaya kita lebih faham, lebih nampak hubung kait antara ayat dengan ayat. Baik, boleh saya teruskan dengan ayat nombor 39 ya? Boleh? Ada pertanyaan setakat ni? Ada pertanyaan? Boleh saya teruskan? Jelas? Ada apa-apa perlukan pengulangan? Ada? Tak ada? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz, boleh teruskan. Oh, saya boleh teruskan. Alhamdulillah. Okey. Kita pergi kepada ayat 39. Okey, ayat 39 ni, kita kata teguran kedua kan? Okey. Yang lelaki ni dia bangga sangat dengan kebun, pengikut dia miliki kan? Okey. Jadi, dia kata apa? Dia kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dia tegur kawan, dia kata sepatutnya engkau ni kalau kau masuk dekat kebun engkau. Kenapa dia kata jannataka? Kenapa dia kata satu kebun je? Sedangkan dia banyak kebun-kebun kan? Maknanya mungkin dia pergi pada kebun yang paling subur ke? Kita tak tahulah, tapi dia masuk kebun. Maka ketika dia masuk kebun tu, dia ada perasaan bangga lah dengan kebun-kebun dia tu. Okey, dengan harta yang dia ada tu. Jadi kawan dia tegur dia, kau ni sepatutnya kalau kau masuk ke kebun engkau, maknanya kalau kau tengok kebun kau bangga dengan kebun kau yang subur, kan? Keluar hasil, semua hasil, dia kata, engkau sepatutnya kena cakap, Masya Allah. Semuanya ialah suatu yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya dia kena sandarkan kebun dia yang subur itu, yang tidak ada satu pokok pun yang tidak berbuah, semua keluar hasil, dia kena katakan bahawasanya kebun dia boleh jadi seperti itu adalah di atas kehendak Allah. Kena faham dulu. Masya Allah tu maknanya Allah lah yang mengkehendaki kebun dia itu, dua kebun anggurnya, keliling tu kebun kurma dia.
Lepas tu pula ada kebun-kebun lain pula. Semua itu adalah hasil kurniaan Allah. Allah Ta'ala lah yang mengkehendaki kebun dia subur. Allah lah yang mengkehendaki kebun dia itu berbuah. Okey, itu ucapan pertama. Lepas tu dia mengatakan la quwwata illa billah. Tiada daya. Maksudnya la quwwata, tiada kekuatan, tiada daya ke, tiada upaya ke, melainkan billah. Billah dengan Allah, maknanya dengan pertolongan Allah. Okey, maknanya lelaki yang kaya, yang miskin ni, dia tegur kawan dia. Engkau sepatutnya kalau tengok harta engkau yang kebun-kebun kau yang subur ni, engkau sepatutnya kena sandarkan bahawa apa yang kau ada depan mata kau, yang ada pada tangan kau sekarang ini, semuanya adalah Allah lah yang beri. Allah lah yang kurniakan. Faham tak? Kerana Allah kurniakan, Allah izinkan, yang mana kita semua ni kita tak boleh dapat semua apa yang kita inginkan, melainkan ia semua adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kan? Sebab kita pasti kalau kebun, mestilah ambil masa nak kena tanam, betul tak? Nak kena upah pekerja, betul tak? Kan sampai kebun dia luas, subur kebun dia. Nak jaga kebun anggur bukan senang, betul tak? Jadi semua dia berbuah. Maknanya walaupun kita ada usaha macam kita tanam, kita siram, kan kita jaga dia, tetapi semua tu kita takkan dapat buat kalau bukan dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Lepas tu lelaki tu mengatakan, in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika engkau menganggap diriku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding dengan engkau. Maknanya lelaki ni dia mengingatkan kepada kawan dia bahawa apa yang kau lihat, kau sepatutnya apabila kau kagum, kau rasa takjub tengok harta kau yang banyak seperti kebun itu, maka kau sepatutnya menyandarkan semua itu adalah kepada Allah. Engkau lebih banyak harta daripada aku, semua itu atas apa? Atas Masya Allah. Okay. Engkau menganggap aku ni kurang anak berbanding dengan engkau, maka itu pun sebenarnya adalah apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi dekat ayat ni kita dah, daripada ayat ni terang-terang kita jumpa ayat 39 ni dia sebenarnya menjawab kepada keraguan apa? Persoalan apa? Persoalan yang kedua itulah. Persoalan yang pertama tu. Dia bangga dengan harta dan pengikut dan pengaruh dia. Okey. Jadi daripada ayat ni insya-Allah nanti kita akan ambil dia punya pengajaran dia. Insya-Allah kejap lagi kita akan bincang macam mana kita nak aplikasi ayat 39 ni, okey, dalam hidup kita. Macam mana kita nak aplikasi dia? InsyaAllah kejap lagi kita akan masuk kepada aplikasi tersebut. Okey, kita terus pergi kepada ayat 40. Dengan ayat 40 Ayat 40 ni kita sebut tadi, ayat 40 ni untuk apa? Ayat 40 ini adalah jawapan balas teguran yang ketiga kepada kesalahan mana? Yang dia menyangka kekayaan dia akan menyebabkan dia tak akan hilang kekayaan dia tu. Dekat sini. Jadi kita teruskan dengan ayat 40 terlebih dahulu. Okay. Ayat 40 ni, lelaki yang beriman itu dia sangat berharap kepada Allah. Dia kata apa? Dia kata fa'asa rabbi, maka mudah-mudahan Rabbku. Maka ini adalah harapan yang menunjukkan kepada harapan yang memang boleh Allah tunaikan. Dia kata, fa'asa rabbi, maka mudah-mudahan Rabbku, ayyutiyani khairam min jannatika,
akan mengurniakan kepada aku lebih baik daripada kebunmu. Okey, lelaki ni dia berdoa sebenarnya. Dalam teguran dia tu sebenarnya dalam sanubari dia, dalam jiwa dia, sambil dia mengucapkan tu, dia kata kat kawan dia, moga-moga Tuhan aku yang mana? Yang kita ingat sebelum ni ayat 38 kan? Yang dia kata aku tidak mensyirikkan Tuhanku dengan sesuatu. Maknanya Allah lah. Okey, jadi dia minta semoga Allah Ta'ala ni, kenapa disebut Rabb? Seringkali telah kita sebutkan. Kenapa dia sebut Rabb? Kerana Rabb ini, nama Allah Rabb menunjuk kepada Allah Ta'ala ni lah yang mengatur, yang mencipta, yang memiliki. Okay? Jadi dia minta, dia kata moga-moga Rabbku akan mengurniakan kepada aku lebih baik daripada kebun. Okay. Kenapa dia minta lebih baik? Okay. Kalau kita baca pada ayat sebelum ni, kan lelaki tu dia berbangga kan. Dia kata kalau kita baca pada ayat sebelum ni, kita tengok ayat nombor 34 kan. Tengok balik ayat 34 yang mana lelaki tu dia pernah, ni dekat siri nombor 22. Okey. Alhamdulillah. Tetap boleh dengar suara saya? Okey, minta maaf ya. Terputus tadi, terputus. Maafkan saya. Saya guna laptop lama ni ya. Jadi bateri dia memang macam tu. Kadang-kadang dia terputus, tapi tak apa. Moga-moga Allah permudahkan ya. Mohon maaf tuan-puan ya atas kekurangan bab ni. Okey, kita sambung semula. Okey. Jadi lelaki yang beriman tu, okey, sebelum tu suara saya boleh dengar boleh ya? Boleh dengar dengan baik kan? Okey, minta maaf ya, tadi iklan. Iklan sekejap tadi, iklan terputus. Mana ada iklan terputus kan? Okey. Okey, kita tengok semula. Okey, lelaki tu dia tegur kawan dia. Okey, dia doa sebenarnya, dalam masa sama dia berdoa pada Allah. Okey, dia doa pada Allah ayat nombor 40 tu kan. Dia kata semoga Allah Ta'ala ni akan bagi kepada aku kebun yang lebih baik daripada engkau. Okey. Jadi kalau kita baca dekat sini, para ulama membincangkan, lelaki ni dia minta kebun lebih baik tu di mana? Jadi pendapat kebanyakan para ulama, dia minta dapat kebun yang lebih baik daripada kawan dia tersebut adalah di hari akhirat. Di hari akhirat. Dia doa. Sebab apa? Sebab kalau kita baca pada ayat sebelum ni pun, lelaki itu, yang kafir itu, dia ada mengatakan bahawa kalau kiamat ni berlaku sekalipun, dia kata tentulah Allah Ta'ala akan bagi kepada aku kebun yang lebih baik daripada kebun sekarang tu. Kan kita pernah baca pada ayat yang sebelum ini. Kita baca pada ayat nombor 36 kalau masih ingat kan. Sebenarnya dia macam ada perbuatan dia tersalah sangka. Kita dah belajar dah sebelum ni. Yang dia telah tersalah sangka kalau dia ingat kalau dekat dunia ni dia dapat macam ni, wow, dah kaya macam ni, tentu nanti akan lebih baik. Itulah pada ayat nombor 36 tu yang dia kata walain
wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kan, dalam masa yang sama, lelaki yang kaya tu dia telah merendah-rendahkan kawan dia dengan dia mengatakan ana aksaru minka malau wa walada. So lelaki ni minta pada Allah. Okey. Lepas tu lelaki ni dia kata, dia memberi ancaman, dia tegur kawan dia yang menyangka bahawa kebun dia tu takkan binasa, kan, seperti ayat nombor 35. Maka dia kata wa yursila 'alaiha huthbanam minas sama. Dia kata, dan dia, iaitu Allah, akan menimpakan ke atasnya dengan bencana daripada langit. Husbana ni maknanya azab, adalah bencana dari langit. Tetapi tidak disebutkan secara spesifik apa bencana tu. Sama ada Allah boleh turun hujan yang terlalu lebat sampai musnahkan kebun dia pun boleh makna dekat husbana. Sama ada Allah Ta'ala nak hantar api menyambar pokok-pokok tu sampai terbakar hangus pokok tu pun boleh Allah buat. Kan? Tetapi bencana itu datang dari langit. Sebenarnya lelaki ni, dia sebenarnya dia doakan kawan dia ni yang dah zalim, ya. Kezaliman dia tadi tu telah menyebabkan dia menjadi ingkar kepada Allah. Jadi dia minta Allah Ta'ala memberikan pengajaran pada lelaki. Dalam masa sama dia bagi warning. Engkau ingat kebun-kebun kau ni, kekayaan kau ni kekal, takkan binasa, takkan hilang. Dia kata, jadi dia cakap, Allah Ta'ala tu boleh nak timpakan kebun kau tu ke atas kebun kau itu. Yang kau sepatutnya kalau masuk kebun cakap, Masya Allah la quwata illa billah. Allah boleh buat dengan datangkan bencana daripada langit. Kalau bencana tu datang dari langit, memang tak boleh elak lagi. Apabila bencana tu datang, husbana tu sampai dari langit, fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka kebun engkau itu akan menjadi fatusbih. Kita jumpa kata macam subuh, kan? Fatusbih. Macam subuh. Tapi dekat sini dia terjemahkan kepada menjadi. Fatusbih. Tapi dia ada kaitan dengan perkataan subuh. Nanti kita akan bincang pada ayat nombor 42, 43 dan 44 minggu depan. Ayat nombor 42 kita akan tengok adakah doa lelaki ini, permintaan lelaki yang beriman ini, ancaman lelaki yang beriman ini, adakah Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala tunjukkan? Itu nanti kita kena bincang pada minggu depan bermula ayat nombor 42. Tapi hari ini kita bincang terlebih dahulu, kita lihat dulu ayat apa teguran lelaki itu kepada kawan dia yang kafir. Jadi dia nak betulkan pemikiran salah sangka kawan dia yang rasa macam dia akan kekal dapat kehidupan seperti itu. Maka lelaki itu kata Allah Ta'ala boleh datangkan bencana dari langit sehingga menyebabkan sa'ida zalaqa, yang menyebabkan kebun engkau itu licin dan tandus. Maknanya Allah Ta'ala boleh datangkan azab dari langit yang menyebabkan kebun engkau yang penuh dengan pokok-pokok yang subur, Allah Ta'ala boleh jadikan seolah-olah kebun engkau itu tidak ada apa-apa tanaman. Boleh musnah tanpa ada pokok-pokok. Allah Ta'ala boleh buat. Itu adalah amaran. Secara tak langsung dia adalah doa daripada kawan dia. Sebab kawan dia ni dia tahu lelaki ni disebabkan dia dapat kekayaan itulah dia sampai boleh jadi kufur, lupa diri dia. Jadi dia minta Allah Ta'ala dia bagi amaran kepada kawan dia tadi. Okey, cuma tak sini tak disebutkan apakah bentuk azab itu yang Allah bawa turun. Okey, itu nombor 1. Okey, amaran dia kedua,
dalam masa yang sama amaran ini menjadi teguran kepada salah sangka dia yang harta dia akan kekal. Kita tengok ayat nombor 41. Ayat nombor 41, kawan dia mengugut dia yang beriman ni bagi amaran kepada dia tentang sumber air. Ingat tak sebelum ini yang lelaki ni dia ada apa? Yang menyebabkan kubur dia subur, kebun-kebun dia subur tadi, kerana dia mempunyai air yang sangat mencukupi. Jadi kita kena tengok kat mana sumber air itu. Dekat ayat berapa Allah Ta'ala sebut. Jadi kalau sebelum ini, kita jumpa dekat ayat ni. Dekat ayat nombor... Okey, kita baca dekat ayat nombor 33. Kalau masih ingat, pada ayat nombor 33, yang Allah Ta'ala kata subur. Buah-buahan dia semua keluar hasil. Tak ada sedikit pun. Kalau anggur tu, kan dia punya keluar sekali tangkai tu, penuh anggur tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Dan kami juga mengalirkan di antara kedua-dua kebunnya itu ada sebatang sungai. Mengalir lagi. Maknanya air dia itu, sumber air untuk suburkan kebun-kebun dia tu cukup. Sungai cukup. Tetapi lelaki itu pada ayat nombor 41, kawan dia beriman itu ingatkan dia. Yang pertama, Allah Ta'ala boleh musnahkan kebun-kebun tu dengan azab yang datang daripada langit. Yang kedua, Allah Ta'ala boleh musnahkan kebun tu dengan Allah Ta'ala menghilangkan sumber air. Pada ayat nombor 41. Au yusbiha ma'uha ghawra. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering ditelan bumi. Ghawra ni maksudnya air itu sampai masuk ke dalam bumi. Kering, ditelan oleh bumi. Sebab bumi ni, tanah ni merupakan tempat simpan air. Jadi bumi ni dia boleh serap air itu. Dia boleh telan air itu sehingga tak keluar setitis air pun. So laki ni kata, ataupun kalau bencana azab tu tak datang dari langit, dia boleh datang dari bawah. Sebab tu azab ni kadang dia boleh datang dari dua. Dari langit ataupun daripada bumi. Tapi dekat bumi kat sini, dia kaitkan dengan air tu boleh jadi kering. Sungai yang Allah alirkan ke engkau tu, pada ayat 33 tadi kita baca kan, Allah Ta'ala boleh air tu langsung tak ada air ditelan oleh bumi. Falan tastati'a lahu talaba. So apabila sumber air tu dah kering, ditelan oleh bumi, maka engkau tak akan dapat cari lagi sumber air tu. Kau koreklah macam mana. Kan nak cari sumber air, kau tak akan dapat cari lagi. Allah Ta'ala boleh buat seperti itu. Jadi, persoalannya adalah, adakah doa lelaki ini, amaran lelaki ini jadi betul-betul kepada orang yang kafir itu? Kita akan ulas jawapan tersebut. Kita akan cari jawapan tersebut nanti bermula pada ayat nombor 42. Tetapi maklumat tersebut kita akan bincangkan pada kuliah minggu depan. Siri yang ke-25. Kita berhenti pada ayat nombor 39, 40 dengan 41 ini. Kita nak lihat apakah pengajaran yang boleh kita ambil. Apa pesanan, apa mutiara dia, apa misi-misi yang boleh kita pegang, jadikan petunjuk dalam kehidupan kita pada 3 ayat ini. Ayat nombor 39, 40 dan 41. Jadi kita terus pergi kepada tajuk tindakan selepas tadabbur.
apa yang kita kena buat. Selepas kita memahami nasihat, teguran orang yang beriman tadi kepada kawan dia. Sebenarnya ayat ini kita boleh ambil dia sebagai kalau kita ada kawan seperti kawan yang kafir tadi, ataupun kalau kita sendiri, okay, ada perangai dan sikap macam orang yang kafir itu, maka kita kena berubah. Dia dua sudut lah. Sama ada kita seperti watak lelaki ini yang beriman ini boleh tegur orang lain, ataupun kalau kita ada persamaan, maka kita pun kena ubah. Okey, apa tindakan yang pertama? Tindakan yang pertama adalah berdasarkan ayat nombor 39 tadi, yang lelaki itu dia mengatakan, kalau kau kagum, kan kau tengok masuk dekat kebun kau, kalau kau kagum dengan kebun kau yang subur, yang luas dan sebagainya, maka kau kena menyandarkan perkara tersebut kepada Allah dengan ucapkan apa? Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi pengajarannya kepada kita, kita pun macam tu juga. Kalau kita tengok rumah kita, tengok harta kita yang banyak, okey, tengok apa yang ada pada diri kita lah. Apa pun benda yang menakjubkan, kita rasa takjub pada kebaikan nikmat yang Allah beri pada kita, maka kita kena sandarkan perkara tersebut kepada Allah. Jadi kalau kita tengok cucu kita ni pandai sangat, top student. Contoh kita kata, puji dia, pandai cucu nenek ni, Masya Allah, la quwata illa billah. Tengok rumah anak kita, Masya Allah, besarnya rumah kau ni, tanah kau banyaknya. Kita kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Okey, sekarang kita nak kukuhkan dekat tindakan ni. Kenapa kita kena sentiasa menyandarkan segala urusan tu kepada Allah? Urusan tu maknanya kalau kita spesifik kepada perkara yang kita kagum lah. Sebenarnya bukan perkara kita kagum saja, secara umum semua perkara kena kembalikan kepada Allah. Okey, tambah lagi kepada apa? Kepada nikmat. Antara nikmatnya adalah pada harta yang ada. Ada banyak tanah, ada banyak rumah besar, selesa, kenderaan yang bagus, okey, anak-anak yang percaya, pendidikan semua tinggi-tinggi, apa sajalah kepandaian yang ada, maka semua perkara itu mesti disandarkan kepada Allah. Kita tengok dalil lain. Ni nak kuatkan perkara pertama. Ini adalah akidah, ini adalah perkara yang sangat besar dalam hidup. Okay. Jadi kalau kita rasa macam kita rasa takjub dengan apa pada kita kan, macam orang zaman sekarang ni kadang-kadang yalah pelik juga ya. Semua benda kita nak paparkan pada orang. Jadi kita kena ingatkan. Okey. Jadi kita tengok dalil-dalil lain ya nak kuatkan pada perkara pertama ni. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah Takwir, ada banyak ayat Quran ya. Tapi salah satu darinya surah Takwir ayat 29. Kita belajar tentang Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Allah bagi tahu kepada kita, dan kamu tidak akan dapat menentukan kemahuan kamu. Maksudnya kita ni kan macam-macam kita nak. Kita nak ni, kita nak ni, kita nak buat ni, kita nak capai ni, kita ada cita-cita ni. Allah bagi tahu kepada kita, apa sahaja yang kau nak buat, kau nak capai, kau nak sesuatu itu,
Allah Ta'ala kata kamu takkan dapat semua yang kamu nak itu. Illa ayyasha Allah. Kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Apa pun. Kita nak pergi satu tempat ke, kita nak memiliki suatu barang ke, kita nak harta ni ke, kita nak kepandaian ke, kita nak apa pun, apa saja kehendak kita sebenarnya takkan dapat tertunai. Takkan dapat direalisasikan, takkan dapat dicapai apabila Allah Ta'ala mengizinkan, apabila Allah mengkehendaki. Yang Allah itu merupakan Rabbul Alamin, pentadbir alam. Dalam bahasa mudah, kalau macam kita dulu selalu sebut, kan kita kata kita merancang, tapi Allah juga merancang. Kita katakan perancangan Allah tu lebih baik. Sebenarnya ucapan kita tu bagus, kata-kata seperti itu bagus. Kita merancang, Allah juga merancang, tapi perancangan Allah tu lebih baik. Sebenarnya kita nak mengatakan sebenarnya ayat dia sebenarnya sama seperti ayat surah Takwir ni. Maknanya kita berkehendak, kita bercita-cita, kita nak sesuatu. Tetapi kalau Allah tak izinkan, kita tak akan dapat. Tapi kalau kita dapat apa yang kita nak, kita contohnya kita kata aku nanti tahun depan nak pergi kat tempat ni lah, nak berjalan dekat sini lah. Itu kehendak kita. Tetapi kita dapat berjalan tu, dapat apa yang kita rancang tu, sebenarnya itu berada di bawah kehendak Allah. Berapa banyak yang kita rancang, Allah Ta'ala tidak beri. Kerana Allah mengkehendaki kita tak akan dapat. Tapi kita menyandarkan kepada Allah. Tetapi apabila berjaya, apa yang kita kehendaki itu, ingat, itu adalah Allah yang kehendaki dia berjaya. Sebab tu lelaki tu dia tegur kawan dia tadi, engkau sepatutnya bangga sangat dengan kebun kau ada tu. Kan sebenarnya Allah lah mengkehendaki kebun itu boleh jadi macam tu. Tetap jelas Jadi benda ni sangat besar tuan-tuan. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita terlupa. Kata-kata kita ni seolah-olah macam disebabkan kita percaya capai apa yang kita nak tu. Sebenarnya kadang-kadang kita terlupa bahawasanya tak ada benda pun di alam ini dia terjadi tanpa kehendak Allah. Contohnya kita kata mungkin nanti Malaysia ni sampai kepada zero COVID-19. Contohlah kan. Contoh. Mungkin lepas ni akan ada orang mengatakan, inilah, tengok kan, inilah sebab kita suruh ambil vaksin tempoh hari. Inilah sebab kita suruh patuh SOP tempoh hari. Tapi kita jangan lupa untuk kita ingatkan orang. Kita berjaya memerangi COVID-19 ni pun sebenarnya atas kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, buatlah macam mana pun, pasti tidak akan dapat. Jadi maklumat ni juga, saya minta tuan-tuan, kita kukuhkan lagi, dalamkan lagi, mantapkan lagi. Pemikiran seperti ini adalah kita rujuk dalam surah Yunus ayat 107. Surah ni tak ada dalam nota, tapi boleh catatlah. Boleh catat maklumat tambahan. Yang Allah Ta'ala bagi contoh. Apa kehendak Allah tu? Sebab dalam surah Takwir, Allah tak sebut apa yang kita kehendaki dan apa Allah Ta'ala kehendaki. Dia agak umum. Tapi kalau kita baca dekat surah Yunus ayat 107, Allah bagi tahu apa yang Allah kehendaki nak berlaku. Okey, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah hendak menimpakan engkau dengan sesuatu yang bahaya, maka tak ada siapa pun yang dapat menghapuskan bahaya itu melainkan dia. Melainkan dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sahaja yang berkehendak untuk dapat menghapuskan. Okey. Jadi, Allah Ta'ala kata lagi, wa in yuridaka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah mengkehendaki
engkau dapat sesuatu kebaikan, maka tak ada siapa pun dia akan dapat menghalang limpah kurniaan Allah Ta'ala tu. Faham tak? Okey, maknanya Allah Ta'ala ni kalau dia berkehendakkan kita ditimpa benda bahaya, okey, kita carilah jalan macam mana nak hilang benda bahaya tu, kita tak akan dapat buat kalau bukan Allah yang mengkehendaki ianya hilang. Begitu juga kalau Allah nak bagi kebaikan dekat kita ni, kalau Allah nak bagi kesihatan kepada kita ni kan, contoh kan, kalau kita buat macam mana sekalipun, nak bagi orang tu sakit, apa pun kita buat, kalau Allah kata dia tak akan kena apa-apa, maka takkan kenalah. Okey, faham tentang maklumat ni. Pegang dulu benda ni sampai bila. Ini akidah ya. Ini adalah keimanan kepada Allah. Inilah yang lemah pada anak-anak kita zaman sekarang. Generasi kita ni, dia bersandar suatu benda tu kepada Allah ni yang lemah. Itu yang bawa kepada apa, lemahnya iman tentang rezeki, tentang pekerjaan, tentang hidup. Jadi kita pegang maklumat tu. Semua itu akan berlaku atas kehendak Allah. Okey. Jadi kita pergi kepada contoh lain. Contoh yang paling mudah, dan kita pun selalu baca ayat ni macam suratul Waqiah. Kalau kita pernah baca suratul Waqiah, sebenarnya suratul Waqiah ni antara maklumat dia, Allah Ta'ala nak bawa maklumat yang sama macam Masya Allah quwata illa billah tadi. Kalau kita baca suratul Kahfi, dia umum. Dia umum kalau nak menunjukkan bahawa sesuatu itu berlaku atas kehendak Allah. Kita tak akan boleh buat apa-apa. Seperti mana kalau dalam suratul Waqiah tu Allah bawa cerita tentang sumber makanan dari sudut kebun-kebun. Kan Allah mengatakan afara'aitum ma taharusun. Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Allah kata antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu ke yang menumbuhkan apa yang kamu tanam atau kami yang tumbuhkan? Dia ada perkaitan persamaan maklumat macam kebun tu lah. Sebab lelaki tu dia takjub dengan kebun dia. Dia terlupa bahawa kebun dia tu, bukan hasil keluar tu, sebenarnya adalah Allah yang menumbuhkan hasil tu. Jadi kalau kita ambil contoh, maka kita ambil contoh kaitkan maklumat ni dengan rezeki kita. Seolah-olah Allah kata, tidakkah kamu melihat apa yang kamu makan? Rezeki kita kerja tu kan. Kamu ke yang bagi rezeki tu atau kami yang bagi rezeki tu? Kamu ke yang dapat mencari sumber makanan tu atau kami yang bagi sumber makanan tu? Okey. Jadi Allah Ta'ala sebut pada suratul Waqiah tu kan, Allah Ta'ala membuat ancaman. Allah kata apa? Lau nasya'. Kalau kami kehendakilah, kata Allah. Allah kata kami ni ada pilihan tau. Kami berkehendak. La ja'alnahu khutaman fadhaltum tafakkahun. Allah kata kalau kami mengkehendaki, pasti kami akan jadikan tanaman itu kering dan kosong. Maka kalau kau dapati tanaman kau tak keluar hasil, kalau kau tanam biji-bijian tak keluar langsung dia punya hasil dia, maka kau akan berada dalam keadaan tercengang, hairan. Kenapa aku tanam ni tak tumbuh-tumbuh ya? Tapi kita terlupa yang menumbuhkan itu, keluar hasil itu adalah Allah. Itu yang lelaki tu dia cakap pada perkataan Masya Allah la quwata illa billah. Daripada perkataan tu sebenarnya dia membawa kepada erti bahawasanya semua itu hasil tanam-tanaman tu adalah dari Allah. Pegang maklumat ni. Kita jangan kecilkan maklumat tu pada tanam-tanaman saja. Maknanya apa saja. Kita berjaya, kita jadi pandai, kita hasil perniagaan kita percaya. Kan? Semua itu kena sandarkan kepada Allah.
Kalau Allah tak mengkehendaki kita pandai, tak pandailah kita. Kalau Allah tak mengkehendaki kita faham, tak fahamlah kita. Betul tak? Kan ada masa kita belajar kita tak faham lah. Kan? Ada masa kita faham sangat. Dia adalah Allah mengkehendaki kita faham. Jadi kita kena sandarkan kepada Allah. Okay, kita ambil contoh lain. Saya ambil juga dalam surah, kita ambil dalam surah Al-Waqi'ah juga. Kita ambil contoh sumber minuman. Dekat sini sebenarnya contoh-contoh ni dia nak kukuhkan lagi tentang Masya Allah la quwwata illa billah. Nak bagi contoh lagi bahawa Masya Allah tu. Jadi kalau kita baca dekat surah Al-Waqi'ah, Allah ada bagi contoh tentang sumber minuman, sumber air. Allah kata, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah engkau melihat air yang kau selalu minum tu? Allah kata, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamu ke yang turunkan sumber air itu? Atau kami yang turunkan? Okey, lepas tu Allah mengatakan, lau nasya, kalau kami kehendaki, ja'alnahu ujajan. Nescaya kami boleh tukar air itu, asalnya boleh minum air tawar, kami boleh tukar dia jadi masin. Tapi Allah Ta'ala tak buat pun. Tapi Allah boleh buat tak? Allah boleh buat. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Tuan jelas ya? Boleh fahamkan penjelasan saya ni. Saya nak mantapkan lagi kefahaman tentang Masya Allah tadi. Okey. Kalau kita ambil contoh lain. Contoh ni nak menunjukkan Masya Allah tadi. Apa yang Allah kehendaki tadi. Tolong pegang maklumat sampai bila. Inilah yang kita nak tanamkan, yang kita nak sampaikan dalam ahli keluarga kita. Apa pun kita kena letak dalam minda pemikiran sanubari. Anak-anak kita pegang, cakap anak tu, kau pegang maklumat ibu nak pesan kat kau ni. Sampai bila. Kalau ibu dah tak ada sekalipun, engkau tolong pegang maklumat ni nak. Tekan kat dia. Apa yang kau usaha nak, apa yang kau buat nak, semua itu bergantung pada kehendak Allah. Jadi anak tu dihidup dalam keadaan dia akan jadi hidup. Maksudnya kalau dia berjaya, apa dia nak tu Allah bagi, dia sandarkan kepada Allah. Apabila dia usaha, dia tak berjaya apa dia nak tu, dia pun tetap sandarkan kepada Allah. So dia akan hidup dalam keadaan apa? Hidup dalam keadaan dia rasa bertuhan. Bagi anak tu, dia telah dididik bahawasanya baik pun dari Allah, buruk pun ia adalah dari Allah. Maksudnya semua itu berlaku atas kehendak Allah. So dia akan hidup dalam keadaan selalu sangka baik kepada Allah. Dia rasa hidup dia bertuhan. Atau besarnya perkataan Masya Allah tu. Tambah lagi, kalau Masya Allah tu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kebaikan, kekayaan, rezeki, nikmat yang Allah dapat. Kita kena ajar anak-anak kita macam tu. Jadi kalau anak-anak kita dia faham maklumat macam tu, dia akan jadi seorang yang merendah diri. Sama-sama dia akan jadi bawa pada kita jugalah. Kan? Kenapa lelaki yang kaya tadi tu dia boleh kata, dia boleh bangga dengan yang dia ada sampai dia rendahkan orang lain? Sampai dia kata, aku ni lebih banyak harta lah dari kau, lebih banyak pengikut, lebih banyak pengaruh. Dia terlupa bahawa pengaruh yang dia dapat, pengikut yang dia ada, anak-anak dia ramai, harta dia banyak tu, daripada kebun-kebun tadi tu. Sebenarnya Allah lah yang bagi pada dia. Allah yang menghendaki dia kaya. Jadi kalau semua tu dari Allah, kehendak Allah, maka tak perlulah kita nak merendahkan orang lain. Sebab apa? Sebab orang lain tu jadi macam tu, Allah menghendaki dia jadi macam tu. Jadi sebenarnya, tak ada benda dalam hidup ni adalah tanpa Allah. Tak ada sedikit pun sesuatu itu bukan atas izin Allah. Jadi kalau kita faham maklumat macam tu, kita tak akan jadi manusia yang merasa bangga
menyebabkan kita merendahkan orang lain. Sepatutnya, kalau Allah bagi pada kita kebaikan, Alhamdulillah. Allah bagi kekayaan, Alhamdulillah. Allah bagi kepandaian, Alhamdulillah. Allah bagi kita akan pangkat darjat, Alhamdulillah. Tapi kita kena ingatkan. Kena kita mengingatkan. Jangan sampai pula kita merendahkan anak orang lain. Kau tengok anak aku berjaya semua. Anak kau ada apa? Nah, kita terlupa kejayaan anak kita tu adalah Allah yang mengkehendaki dia berjaya. Jadi kita akan jadi manusia yang macam mana? Manusia yang macam ni. Saya kena pendekkan sikit pengisian ni. Okey. Jadi apabila kita dah faham bahawa sesuatu itu adalah dari Allah, kehendak Allah, maka apabila kita dapat nikmat, okey, kita akan jadi seorang yang macam mana? Seorang yang tawadhu', seorang yang merendah diri. Jadi kalau orang kata, "Wish, banyak kebun durian kau ni mah," dia kata, "kaya kau ni, durian musangking banyak ni." Contoh kan, "Bertuah kau Hajah, sempat beli tanah dulu kan, berapa banyak ekar ni, banyak kebun-kebun kau ni." Jadi kita kena kata apa ayat dekat dia? Ayat yang kita kena cakap dalam hati kita ni, mulut kita ni, dalam otak kita, kita bisa sandar kepada siapa? Sandar kepada Allah. Jadi kita tengok contoh yang terbaik manusia yang dia tahu segala apa yang didapat tu adalah dari Allah. Kita tengok contoh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman ni ketika mana dia boleh ketika mana dia ada kekuasaan, yang dia ada banyak tentera dia, yang mereka boleh pindahkan. Ini salah satu contoh salah satu contoh Nabi Allah Sulaiman. Ya, ketika tuan-tuan, watak manusia paling kaya dalam Quran ni, dia ada manusia yang kaya. Quran ni dia ada banyak figure-figure, contoh-contoh manusia yang kaya, tapi ada beza. Ada kaya yang bersyukur, ada kaya tak bersyukur. Kalau contoh manusia yang kaya raya, bukan kaya harta saja, tetapi ada kaya dari sudut kekuasaan yang bersyukur pada Allah. Watak yang Allah tunjulkan adalah Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni, ketika mana ada orang boleh bawa istana Ratu Bilqis dekat dalam sekelip mata je. Maknanya kalau kita kan, wah, kita rasa bangga. Oh, aku ada tentera yang ramai. Aku ada kuasa. Kan? Mungkin setengah orang dia dah viral dah isu tu. Nak tunjuk dia ada apa. Tapi kita janganlah kecam orang macam tu. Cuma kita bagi nasihat pada dia. Kalau kita nampak orang tu dah macam dah lupa diri dah, kita PM dia ke, bagi tahu pada dia. Kita jangan kecam dia. Mungkin orang itu niat dia nak tunjukkan bahawa ini nikmat Allah yang Allah bagi pada dia. Tapi kalau kita baca komen dia, tulisan dia tu macam dia ni tak sandarkan pada Allah pun, maka kita PM tepi dia, tanya dia, ingatkan dia. Sepatutnya dia kena jawab macam mana? Macam Nabi Allah Sulaiman ni. Nabi Allah Sulaiman ni Allah kata, "Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi." Yang saya highlight warna kuning ni. Nabi Allah Sulaiman, setelah dia melihat singgasana Ratu Sabak itu berada di depan dia, di sisi dia, dia berkata, "Ini ialah daripada limpahan kurnia Tuhanku." Tengok dia kata apa? Dia kata, "Ini adalah kurniaan dari Tuhanku." Kenapa dia kata ini adalah kurniaan dari Tuhanku? Nabi Allah Sulaiman dia sedar diri bahawa kalau bukan Allah yang beri, tentu dia tak akan dapat kuasa seperti itu. Kalau kita dah, tak macam mana kita akan buatkan. Tetapi Nabi Allah Sulaiman, Allah rakamkan dalam Quran. Dia kata, "Hadza min fadli rabbi." Jadi kalau kita kagum dengan harta kita kan, orang puji kita, orang cakap, "Ush, pandai kan kau ni." Kan? Jadi kita kata apa? Semua kepandaian aku ni semua adalah dari Rabb aku.
Allah yang bagi aku pandai. Allah mengkehendaki aku pandai. Kalau Allah tak berkehendaki aku pandai, tentu aku tak pandai. Jadi kita kena sandarkan itu pada Allah. Kita pesan ke anak kita, nak, suatu nanti kalau aku dah berjaya, nak, kau ada jawatan tinggi, nak, kau jangan lupa ya, jawatan yang kau ada tu, kekayaan yang kau ada tu, semuanya adalah pemberian Allah, nak. Kita tanamkan maklumat tu supaya anak-anak kita membesar, ahli keluarga kita membesar, kawan-kawan kita ni dia selalu sandarkan benda itu adalah pada Allah. Kerana Allah yang mengkehendaki dia berjaya. Allah mengkehendaki dia untung banyak. Begitulah contoh. Jadi ayat dia apa? Jadi apabila kita faham Masya Allah la quwata illa billah, nanti akan membawa kepada kita merendah diri. Merendah diri kita ni dengan kita mengatakan, kita ni nothing. Kita ni tak ada apa-apa pun. Kalau bukan sebab siapa? Kalau bukan sebab kurniaan dari Allah. Dia beza. Dia beza dengan manusia yang dia kenal Allah dengan manusia yang dia tak kenal Allah. Dia kenal Allah tu dia tahu bahawa Tuhanlah yang beri semua pada dia, yang menguruskan hidup dia. Allah mengkehendaki semua itu ada pada seseorang. Okey, jelas tentang maklumat ni? Okey. Jadi kita boleh guna ayat ni, hadza min fadli rabbi. Jadi itu tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, kita ambil contoh manusia yang dia lupa diri. Dia lupa diri, dia kaya. Kita tengok dalam surah Al-Qasas ayat 77 hingga 78. Ini cerita tentang Firaun, cerita pasal Qarun. Qarun ni harta dia banyak, tetapi dia lupa diri. Kawan-kawan dia, tengok dekat ayat 77 hingga 78 ni, kawan-kawan dia ingat dekat dia. Kawan-kawan dia ingat dekat dia bahawa kau janganlah lupa diri, kau gunalah harta tu untuk cari redha Allah. Kan kawan dia ingat. Sebab tu kawan dia kata, saya tak nak ulas tentang Qarun ni, okay, cuma saya nak bawa contoh karakter lawan kepada karakter Nabi Allah Sulaiman tu. Jadi ketika kawan-kawan dia kata apa? Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Okey, dan carilah apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu. Kawan-kawan dia ingat pada dia. Ingatkan apa? Kawan dia ingat apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Jadi apa yang Qarun itu kurniaan Allah. Okey. Jadi apa Qarun cakap? Qarun ni dia terlupa kurniaan Allah tu. Dia cakap apa? Dekat sini ayat dia. Dia kata, innama utitu ala ilmin indi. Dia berkata, aku dapat harta ni disebabkan kepandaian ilmu yang ada pada aku lah. Dekat sini. Nampak tak skrip pada ayat ni? Jadi Qarun ni kita tahu kan akhirnya Allah binasakan dia kan. Dia terlupa diri. Bahawasanya dia dapat harta tu kerana kepandaian dia berniaga ke, dia cari duit ke, dia terlupa bahawasanya itu yang Allah beri pada dia. Dia pandai tu siapa bagi? Allah yang bagi. Allah mengkehendaki dia pandai. Allah mengizinkan dia dapat harta yang banyak. Jadi sepatutnya Qarun dia kena bertindak seperti mana Sulaiman tadi. Tetapi dia tak. Dia kata, aku dapat harta ni disebabkan kepandaian yang ada padaku. Bukankah skrip ni juga banyak orang zaman sekarang kadang-kadang sebut, aku kaya ni sebab aku rajin lah. Aku banyak dapat duit ni, aku usahalah. Betul lah usaha tu. Ingatnya kita tidak tolak usaha tu. Tapi kita kena ingat, kalau Allah tak izinkan kita berusaha, kita pun tak boleh buat. Kalau Allah tidak mengkehendaki kita dapat pelanggan pun Allah boleh buat. Betul tak? Jadi sepatutnya kita kena kata apa?
kita kena kata Alhamdulillah, dapat sale banyak hari ni, semuanya atas kurniaan Allah. Allah mengkehendaki apa yang berlaku pada diri ini. Jadi kita sandarkan kepada Allah. Sebab tu sangat besar perkataan Masya Allah, la quwata illa billah. Okey, kalau kita dah faham maklumat ni, maka kita pergi kepada tindakan yang kedua. Buat jumpa dah dekat pukul 12. Kita satu ayat je sebab kita ulas terus kepada tindakan kedua ya. Tindakan kedua ni, kalau kita dah faham nombor satu ni, kita dah faham sentiasa menyandarkan segala urusan, terutama pada kekayaan, harta, kepandaian, nikmat Tuhan bagi tu kepada Allah. Maka yang kedua, kita kena banyakkan memuji Allah. Memuji Allah tu dengan kita memperbanyakkan ucapan hauqalah. Ucapan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat ayat ni, okey ya. Memang kalau kita baca dalam kitab-kitab, memang orang-orang soleh, mereka kalau mereka takjub pada apa pun, pada harta, pada nikmat tu, mereka akan mengucapkan ni. Masya Allahu la quwata illa billah. So banyakkan kalimah ni apabila kita merasa takjub dengan apa yang ada pada diri kita. Ayat ni, Masya Allah la quwata illa billah. Banyak riwayat. Kalau kita buka dalam tafsir Durul Mansur, kalangan Imam Suyuti, dia ada bawa banyak contoh orang-orang soleh dulu yang mereka kalau takjub, mereka kata Masya Allah la quwata illa billah. Jadi perbanyakkan kalimah Masya Allah la quwata illa billah pada perasaan takjub, pada nikmat, pada kebaikan yang kita ada. Okey. Jadi begitulah, seperti kita tengok takjub kan, tengok anak kita, Masya Allah, pandai anak aku ni. Jadi kita jangan lupa kata Masya Allah la quwata illa billah. Kena cakap macam tu. Okey. Jadi kita dah pergi pada tindakan kedua, tapi belum habis lagi. Kita nak mantap tindakan kedua ni, perbanyakkan ucapan hauqalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, tindakan kedua ni ada nota tambahan. Ni mungkin tak ada dekat nota tanda perempuan, saya mohon maaf banyak-banyak. Cuma maklumat ni sebenarnya dia ada dekat nota 62 amalan pembuka pintu syurga dekat tajuk memperbanyakkan zikir. Okey, begini. Kenapa apa yang kita dapat kalau kita memperbanyakkan ucapan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Dalam ayat tadi tu dia tidak ada perkataan haula ya. Dia tidak ada perkataan haula. Dia terus kepada quwata illa billah. Tetapi ada zikir lain yang ada perkataan haula wala quwata illa billah. Sama je. Dari sudut maknanya dia ada persamaan dengan ucapan Masya Allah la quwata Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa dia terus kepada la quwata illa billah? Kerana dikaitkan dengan takjub kepada kebun-kebun tadi. Maknanya kalau kita takjub kepada harta kita, kekayaan kita, kepandaian kita, nikmat kita yang Allah beri tu, maka kita sebut Masya Allah la quwata illa billah. Okey. Tapi secara umum, okey, di sana adanya lafaz zikir yang ada pertambahan la haula. Ni umum, secara umum kita memang digalakkan untuk memperbanyakkan ucap la haula wala quwata illa billah. Okey. Bila nak baca ucapan la haula wala quwata illa billah, yang ini nanti saya akan terangkan. Sekarang kita nak cari dulu kelebihan. Apa kelebihan di sebalik mengucapkan kalimah hauqalah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepada kamu salah satu harta simpanan yang paling berharga di dalam syurga?
Nabi kata, ada satu harta yang sangat berharga dalam syurga. Nabi kata, kamu nak tahu tak benda tu apa? Maka sahabat yang dengar hadis ni dia cakap, dia kata, bala ya Rasulullah. Ya, sudah tentu. Aku nak tahu apa harta yang Allah Ta'ala simpan dalam syurga yang sangat berharga. Nabi kata, la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi kata, nak dapat harta tu, engkau ucapkanlah masa hidup ini, la hawla wa la, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, melainkan dengan kekuatan yang diberi oleh izin Allah. Jadi rupa-rupanya ucapan la haula wala quwata illa billah ni, dia punya kelebihan apa? Kita akan dapat harta yang sangat berharga yang Allah simpan di dalam syurga. Kata para ulama hadis, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi pahala yang banyak. Allah nak bagi nikmat yang banyak. Sebenarnya dikaitkan dengan syurga. Tuan-tuan, masuk syurga ni, ya Allah, satu nikmat yang sangat besar. Jadi ada pahala, ada ganjaran yang Allah akan beri. Ganjaran itu sangat berharga bagi siapa-siapa yang masuk di dalam syurga. Nak dapat ganjaran itu, nak dapat pahala itu adalah pada ucapan la haula wala quwwata illa billah. Okay, sebab itu kalau siapa yang pernah mengikuti kelas 62 amalan pembuka pintu syurga, adalah salah satu amalannya adalah zikir ini. Okay. Jadi kita teruskan lagi dengan maklumat lain. Okey. Kita tengok dalam hadis lain. Hadis tadi hadis riwayat apa? Riwayat muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Okey. Kita sambung dengan hadis lain ya. Okey. Nabi SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya. Saya lupa sahabat tu, Abu Hurairah ke siapa. Yang mana Nabi pernah pesan kepada sahabat tu. Jadi sahabat tu dia kata apa? Dia kata, kekasihku Rasulullah SAW pernah bagi wasiat kepadaku supaya aku banyakkan mengucapkan kalimah la haula wa la quwwata illa billah. Ada seorang satu sahabat. Cuma saya minta maaf, saya tak ingat sahabat yang riwayat hadis ni. Saya terlupa nak masukkan. Jadi sahabat tu kata, kekasih aku Rasulullah SAW selalu mengingatkan aku supaya masa aku hidup ni banyakkan ucap kalimah ni. Kenapa? Kerana kata Nabi, sesungguhnya ia adalah salah satu harta simpanan yang sangat berharga di dalam syurga. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Jadi bertepatan dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini, maka tindakan kedua kita memperbanyakkan ucapan apa? Ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tindakan yang mula-mula, kalau kita rasa takjub kepada harta kita yang ada, okay, maka kita ucap apa? La masya Allah la quwwata illa billah. Okay. Tetapi secara umum, kita memang digalakkan memperbanyakkan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Okey, faham ya? Ucap benda ni. Antara kelebihan dia, Allah Ta'ala nak beri pahala yang banyak sebenarnya yang Allah sediakan di dalam syurga. Sehingga Nabi menamakan ganjaran itu seperti harta simpanan yang sangat berharga di dalam syurga. Kenapa kelebihan dia besar sangat ya? Inilah kembali kepada topik yang kita bincang tadi tu. Sebab dalam kalimah la haula wala quwwata illa billah ni ada maklumat ni. Mari kita baca ulasan An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan
Kenapa kalimah la haula wala quwata illa billah tu sangat bagus dibaca? Sampaikan Allah Ta'ala nak bagikan balasan umpama harta simpanan yang sangat berharga dalam syurga tu, maka Al-Imam Nawawi dia menukilkan kata-kata para ulama. Para ulama berkata, perkara ini disebabkan kalimah itu adalah kalimah yang menunjukkan penyerahan diri, okey, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, mengaku akan ketaatan kepada Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang boleh menolak kehendak Allah, dan seseorang itu tidak boleh menguasai sesuatu perkara pun melainkan Allah. Jadi pada kalimah la haula wala quwata illa billah tu, walaupun dia pendek, tetapi dia menunjukkan inti makna kandungan tu. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita berikan sesuatu itu, kita serahkan kepada Allah. Kita mengaku tak ada pencipta lain selain Allah. Kita mengaku kita tak boleh nak buat apa-apa pun. Nak buat kebaikan ke, nak dapat kebaikan ke, nak tolak keburukan, melainkan atas kehendak Allah. Sebab itu Nabi pesan tadi kepada salah seorang sahabat dia supaya memperbanyakkan kalimah tersebut. Okey, jadi sebab itu kita letakkan dekat tindakan kita yang kedua adalah apa? Kita sebut tadi, tindakan kita kedua daripada tadabbur ayat nombor 39, 40 dan 41 tadi adalah kita memperbanyakkan ucapan hauqalah. Okey, jika kita dalam hidup kita kagum dengan harta kita, kagum tengok kita kepandaian kita, tengok orang yang pandai, tengok zuriat kita pandai dan sebagainya, tengok kejayaan anak-anak kita, okey, tengok kejayaan kawan-kawan kita, kita sendiri yang berjaya dan sebagainya, maka hendaklah kita kata apa? Kita kata Masya Allah la quwwata illa billah. Ini yang kita kena amalkanlah, yang ini yang kita apabila kita takjub kepada sesuatu. Begitu juga walaupun kita tak takjub pada sesuatu pun, secara umum memang kita digalakkan mengucapkan banyak kalimah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita kena berhenti di sini. Kita pun dah jam pukul 12. Saya pun ada keperluan lain yang perlu saya lakukan. Jadi cukup 1.5 jam ni. Nanti kita sambung pada minggu depan ya. Minggu depan kita nak mantapkan lagi, nak kukuhkan lagi tentang tindakan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Hasil daripada kita belajar ayat nombor 39, khususnya 40 dan 41 ni, maka kita kena buat sesuatu, kita kena ambil tindakan seperti yang kita senaraikan tadilah. Ya, semoga kita berubah menjadi lebih baik, lebih banyak faham ayat Quran, lebih banyak amalnya, lebih banyak zikirnya, dapat cerahkan lagi kefahaman kita, ya, kita lebih dekat dengan Allah, kita rasa bertuhan, kita rasa lagi banyak kita baca ayat, lagi banyak kita faham, lagi banyak tindakan yang kita buat tadi, kita rasa diri kita ni ada Tuhan, kita rasa jadi kuat, kita dah boleh move on, kan? Itu bahasa netizen sekarang lah kan. Kita rasa hidup ni sebenarnya semuanya kan Allah. Jadi kita rasa diri kita ni Allah. Mana-mana pun kita rasa Allah. Kita tak boleh lari daripada Allah. Jadi kita berzikir pun bertambah manis. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara tujuan besar kenapa kita nak tadabbur suratul Al-Kahfi. Jadi secara tak langsung kita dapat mengetahui, patutlah
kelebihan suratul Kahfi ni boleh melindungi kita daripada Dajjal. Betul tak? Kita dah belajar kan, Dajjal ni sekian. Tapi Dajjal tu tak boleh buat apa-apa kalau Allah Ta'ala tanpa izin dari Allah. Kita tahu kenapa kita dah dapat sedikit sebanyak, sebab kenapa patut dibaca Al-Kahfi ni pada hari Khamis malam Jumaat ataupun pada pagi Jumaat. Lepas tu kita belajar dulu mula-mula suratul Kahfi ni, surah yang Allah bagi cahaya di antara 2 Jumaat kan. Cahaya. Hasil kita belajar ni, ya Allah terang hati kita, betul tak? Terang minda kita. Selama ni kita nampak gelap, kita rasa macam susah hidup ni. Kita rasa macam benda kita minta tak dapat, kita rasa jadi macam tekanan. Tapi sebenarnya kita terlupa yang mengatur hidup kita ni sebenarnya adalah Allah. Allah mengkehendaki apa yang kita rancang tu tak dapat. Allah mengkehendaki apa yang kita minta tu dapat. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan perempuan, kita dapat menguatkan tema ataupun tujuan suratul Kahfi untuk lindung kita daripada fitnah kan. Fitnah zaman sekarang, fitnah orang mencari populariti. Fitnah zaman sekarang ni adalah fitnah orang fitnah dari sudut sumber kehidupan. Tapi alhamdulillah kita boleh tempuh semua fitnah tu sebab kita yakin bahawasanya apa yang berlaku itu adalah Masya Allah, berlaku atas kehendak Allah. Jadi moga-moga kita dapat sesuatu pada pagi ini. Saya tak sempat nak ulas lagi perincian la haula la quwata illa billah tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada minggu depan. Dan minggu depan, siri yang ke-25, kita akan masuk kepada ayat yang baru, iaitu ayat nombor 42, 43 dan ayat nombor 44. Kita nak melihat kepada adakah doa lelaki itu, amaran lelaki yang muslim itu, yang mukmin itu Allah kabulkan. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Baik, ada pertanyaan apa-apa sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Ada apa-apa yang tuan-tuan nak lontarkan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Din, silakan. Masya Allah tu Ustaz, bolehkah kita samakan dengan perkataan qadarullah? Ya. Masya Allah tu dia dikait dalam inti makna Masya Allah tu dikaitkan dengan takdir lah. Perkataan yang qadarullah, Allah telah takdirkan. Dia ada hadis tu yang Nabi ajar pada kita kan. Kalau kita tak dapat nak buat sesuatu, kita planning tiba-tiba tak dapat, tak jadi, kita kata apa? Qadarullah kan. Kita kata sudah takdir Allah. Kalau Allah berkehendaki jadi. Kalau tak berkehendaki tak jadi. Sebab bagus soalan Cik Din ni, jazakallah. Perkataan qadarullah, takdir Allah tu. Qadarullah tu maknanya Allah telah menentukan, mentakdirkan. Okey. Kalau kita belajar tentang qada, qadar, takdir, ya, takdir, salah satu daripada rukun takdir. Maknanya salah satu berlakunya takdir ini, dia ada 4 rukun sebenarnya. Ada 4 rukun takdir. Takdir ini rukun pertama dia bersangkut paut dengan ilmu Allah. Yang kedua, takdir ini dia terikat dengan benda yang ditulis, sebab takdir ini dia telah dicatat, dia telah tertulis. Yang ketiga, takdir ini dikaitkan dengan kehendak Allah. Dikaitkan dengan kehendak Allah, dikaitkan dengan kekuasaan Allah, dikaitkan dengan penciptaan Allah. Maksudnya takdir ni sangat dikaitkan dengan kehendak Allah lah. Kalau Allah menghendaki takdir itu berlaku, dia berlaku. Jika Allah menghendaki takdir itu tak berlaku, dia boleh buat. Sebab takdir itu, dia telah tertulis. Jadi Allah Ta'ala boleh padam, Allah Ta'ala boleh nak jalankan, Allah Ta'ala boleh nak tangguhkan. Sebab takdir itu di bawah kehendak Allah. Jadi dia ada 4 sebenarnya. Benda tertulis, ilmu Allah, kehendak Allah,
dan dari sudut yang keempat, Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Yang empat. Itu ke soalan Cik Dian kan? Ya, ya Ustaz. Ya, itu jawapan dia betul. Ya. Qadar Allah tu memang dikaitkan dengan Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Cik Din. Baik, ada soalan lain? Okay, jika tak ada soalan lain, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan, insya-Allah. Pada minggu depan siri yang ke-25. Mohon maaf ya sebab kita tak bekerja, kita tak dapat nak tadabbur banyak ayat kerana kita dah sebut awal-awal metodologi kita adalah kita akan ulas ayat tersebut. Yang paling penting ayat tu apa mesej di sebaliknya, apa petunjuk yang kita nak amalkan. Sampai sampaikan mohon doa pada Allah, semoga Allah sentiasa membimbing hati kita supaya kita ni mudah nak faham Quran. Allah Ta'ala bimbing kita supaya kita dapat menguruskan masa kita dengan baik, supaya Allah Ta'ala selalu lapangkan kita untuk kita selalu mengikuti mana-mana kelas untuk memahami Al-Quranul Karim. Satu nikmat dari Allah, satu rahmat dari Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kita Allah berikan kita petunjuk ya daripada Al-Quranul Karim. Apa yang saya sampaikan ini semuanya ilmu dari Allah, bukan dari saya. Saya dapat sampaikan semua pun atas kehendak Allah. Jadi saya selaku pembimbing dalam tadabbur ini, saya mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika perlu beri teguran, tolong beri teguran kepada saya. Jika ada saya menyatakan kesalahan, tolong tegur saya juga. Ya, kerana saya manusia biasa, berpotensi melakukan kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.